Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fatin Hazika Bahtiar dan ahli kumpulan saya Nurul Alis Adriana, Nurul Hafizah Siti Nurhaziah dan Diana Amira akan membentangkan mengenai COVID-19. Sedikit informasi mengenai coronavirus. Coronavirus pertama kali ditemui oleh sekumpulan ahli virologi di mana mereka menerbitkan mengenai penjelasan ringkas mengenai coronavirus di jurnal Nature pada tahun 1968. Seterusnya, penyakit ini menyebabkan penyakit dari segi sesama sehingga penyakit teruk seperti MERS dan SARS. Kes pertama COVID-19 dikenal pasti di Wuhan, China, dan seterusnya merebak kepada 175 negara dan wilayah. Seterusnya, punca coronavirus merebak. Penularan coronavirus adalah daripada individu kepada individu melalui titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang yang berjangkit batuk ataupun bersin. Yang kedua, orang yang tidak dijangkiti mendapat jangkitan COVID-19 ataupun coronavirus melalui sentuhan objek atau permukaan di mana titisan daripada bersin atau batuk individu yang berjangkit tersebar, kemudian ia menyentuh mata, hidung atau mulutnya. Yang ketiga, seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID-19 yang batuk atau bersin atau melepaskan titisan. Itulah sebabnya penting untuk mengekalkan jarak lebih dari 1 meter 3 kaki dari orang yang sakit. Terdapat 210 negara yang terlibat dengan kes COVID-19 dengan angka kes iaitu 2640929 dengan angka kematian 184283. Amerika Syarikat mencatatkan kes yang paling tinggi iaitu 849092 dengan angka kematian yang tertinggi juga iaitu 47681. Peratusan kematian yang tertinggi di dunia adalah di Belgium, diikuti dengan Britain dan juga Itali. Jumlah kematian setakat ini adalah sebanyak 6.98% daripada jumlah keseluruhan kes iaitu 184,768. Terdapat negara yang mencatatkan satu kes sahaja iaitu kes yang paling rendah iaitu Yemen. Dan jumlah kes sembuh setakat ini ialah 722,311 iaitu 27.31% dari keseluruhan kes di dunia. Bagi kes COVID-19 di Malaysia pula ialah kes pertama dicatatkan adalah sekitar bulan Januari 2020 di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Setakat 22 April 2020, Malaysia mencatatkan sebanyak 5532 kes dengan 50 kes baharu. Kes yang sedang aktif dirawat ialah 1987 dengan kes sembuh 3452 iaitu lebih daripada separuh kes yang dicatatkan. Peratusan kes kematian adalah sebanyak 1.68 daripada keseluruhan kes dengan purata umur 54 tahun dengan pelbagai latar belakang penyakit seperti diabetes, jangkit jantung dan darah tinggi. Seramai 110,052 orang yang diuji, terdapat 104,627 yang mendapat keputusan negatif. Selangor mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 1357 dengan 15 kematian dan kes yang terendah iaitu 16 kes di Labuan. Ialah tindakan pemerintah menghadapi COVID-19. Perdana Menteri Umum PKP di peringkat awal. Pada 16 Mac, Perdana Menteri telah mengumumkan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Melayu 18 hingga 31 Mac yang lalu.
Ianya melibatkan seluruh negara termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. PKP dilanjutkan dan pelaksanaan PKPD. Mengakui situasi negara ini menjadi lebih sukar, pada tanggal 25 Mac, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan PKP dilanjutkan sehingga 14 April tahun 2020. Malah, fasa kedua ini pula diperketatkan dengan menghadkan waktu operasi premis perniagaan, restoran, gerai makan, stesen minyak dan beberapa lagi sektor lain. Perhatian juga telah diberikan, iaitu pakej rancangan ekonomi perhatian rakyat. Rakyat Malaysia yang terjejas boleh menerima pelbagai bantuan yang telah digariskan. Ianya bertujuan untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuhkan ekonomi dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Ialah sinergi kerjasama kerajaan, swasta dan NGO. Kementerian Kesihatan telah melakukan persiapan bagi menghadapi kemungkinan yang lebih serius. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah MAPS di Sedang mampu menempatkan 604 di 2 buah dewan. Dalam membantu makmal milik kerajaan yang perlu melakukan ujian ribuan sampel setiap hari, beberapa makmal dan hospital swasta turut menawarkan perkhidmatan ujian persampelan melalui RT-RPC. Bukan itu sahaja, malah turut terlibat secara tidak langsung pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Contohnya dari pemilik pencetak 3D yang membuat perisai muka, mereka fashion yang membuat PPE, Farma menjual barangan segar sehinggalah para NGO menyalurkan makanan dan keperluan harian kepada mereka yang memerlukan. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kesan wabak COVID-19 ini kepada ekonomi negara, individu dan juga masyarakat di negara Malaysia. Kesan pertama wabak COVID-19 ini kepada ekonomi negara adalah yang pertamanya, ianya akan menjejaskan industri pelancongan, iaitu ianya akan merosot sebanyak 70% dan juga secara tidak langsung akan menurunkan sumber pendapatan negara. Baiklah, perkara ini akan menjejaskan pendapatan negara kerana apabila banyak syarikat yang dipaksa tutup, sebagai contoh syarikat penerbangan dan sebagainya, mereka tidak akan berupaya untuk membayar cukai. Jadi tiada pembayaran cukai kepada kerajaan dan ini akan mendatangkan masalah kepada pihak kerajaan. Kesan wabak COVID-19 ini juga akan memberikan kesan yang buruk seperti penurunan permintaan ekspor dan juga penurunan permintaan domestik. Kesan wabak COVID-19 ini kepada individu pula adalah yang pertama, banyak syarikat yang akan tutup, maka akan banyak syarikat yang akan membuang pekerja-pekerja mereka. Hal ini demikian kerana mereka tidak cukup wang ataupun tidak cukup pendapatan untuk menggaji pekerja-pekerja mereka. Kalau ada pun syarikat yang tidak membuang pekerja mereka, mereka akan memberikan pekerja-pekerja mereka ini cuti tanpa gaji, di mana ianya akan sangat bermasalah kepada pekerja itu sendiri, lagi-lagi yang mempunyai anak-anak dan juga tanggungan yang perlu ditanggung. Kesan seterusnya adalah apabila wabak COVID-19 ini berlaku di Malaysia, banyak perniagaan-perniagaan yang tidak boleh dijalankan seperti biasa kerana perlu patuh kepada PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Perkara ini sekaligus akan menyebabkan kemerosotan sumber kewangan dan juga pendapatan masyarakat di Malaysia. Okey, jadi sebagai kesimpulannya kita dapat melihat bahawa COVID-19 ni senang dijangkiti dari individu ke individu lain. Oleh itu kita sebagai individu perlulah mengambil langkah berhati-hati untuk mengelakkan wabak ini daripada terus merebak. Selain daripada itu, kerajaan Malaysia juga telah mengambil langkah untuk menangani masalah ini seperti di Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain daripada itu, kerajaan dan negara lain juga telah mengambil langkah untuk menangani masalah ini bersama-sama. Kita dapat melihat bahawa COVID-19 ini telah memberi kesan bukan sahaja kepada kehidupan rakyat tetapi juga kepada ekonomi negara.